Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk subjek pendidikan Islam, iaitu menjelaskan pengajaran daripada potongan hadis. Kan pada minggu lepas, minggu sebelum ni lah kita dah belajar tentang kepentingan ikhlas dalam setiap perbuatan. Minggu ni untuk yang tajuk terakhir untuk bab ini, iaitu menjelaskan pengajaran daripada potongan hadis. Okey, ini adalah potongan hadisnya yang cikgu telah pun terangkan pada minggu sebelum ni lah. Okey, kita tengok sama-sama. Ini adalah daripada buku teks kamu. Okey, berdasarkan gambar ini kan, kita dapat tengok yang nombor 1 tu, niat ialah teras segala amalan. Semua adalah satu jemaah yang sedang menunaikan solat. Okey, menunaikan solat di masjid lah. Ini sebelum COVID lah ya. Okey, jadi niat kita, macam cikgu yang cakap sebelum ni, hadis ini berkisarkan tentang ikhlas kan. Jadi niat kita dalam melakukan setiap ibadah semestinya, bukan semestilah, wajiblah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jika kamu inginkan ganjaran daripada Allah, jika kamu inginkan ganjaran pujian daripada manusia, niat kamu mungkin tidak ikhlaslah kerana Allah kan. Macam cikgu pernah terangkan sebelum ni, dia telah pergi kepada riya kan. Kalau kita melakukan sesuatu, contohlah cikgu bagi kamu merupakan seorang pelajar Jadi kamu pergi ke sekolah, kamu niat kerana Allah. Selain daripada kamu ingin berjaya, kamu juga niatlah sekali kerana Allah. Secara tak langsung ianya dikira sebagai satu ibadah. Kan, itu bezanya ibadah. Jadi beza ibadah dengan adat. Maksudnya kamu pergi sekolah, kamu dapat ilmu dari cikgu, kamu dapat pahala daripada Allah. Untung kan. Secara tak langsung dapat benda yang positif, benda yang baik pada diri kita. Macam cikgu bekerja mengajar kamu. Okey, cikgu niat kerana Allah. Okey, bekerja memang betul cikgu dibayar dengan gaji. Tapi niat cikgu, ilmu yang cikgu sampaikan, apa yang cikgu ada ni untuk kamu, tapi niat cikgu kerana Allah. Secara tidak langsung cikgu menerima gaji, cikgu juga menerima pahala daripada Allah. Okey, bukan cikgu je, ibu bapa kita pun keluar pergi bekerja kan. Kita niat kerana Allah dan ianya telah secara tidak langsung maksudnya apa telah menjadi ibadah buat kita pada hari itu. Okey, nombor 3, semua perbuatan yang baik hendaklah dimulakan dengan niat kerana Allah. Okey, kita niatlah apa yang kita buat pada hari ini, kita niat kerana Allah. Okey, kalau kita sekolah, kita pergi sekolah, kita belajar, kita niat kerana Allah kan. Kalau kita jumpa siapa-siapa ataupun cikgu ke kat sekolah, kamu jumpa yang memerlukan pertolongan, angkat barang ke, kamu niat bantu cikgu ni kerana Allah. Okey, dapat pahala kamu kan. Okey, nombor 4, amalan baik jika tidak diniatkan kerana Allah tidak memberikan apa-apa faedah. Macam cikgu cakap tadi, kalau kamu buat baik, kamu membantu kawan, kamu membantu cikgu, ataupun kamu pergi ke sekolah, apa semua kamu belajar, kamu bagus. Tapi kamu tidak niatkan itu kerana Allah, jadi macam benda tu jadi sia-sia lah. Maksudnya kamu dapatlah ilmu tu kan, kamu memang belajar bagus, dapatlah ilmu tu, tapi kamu tak dapatlah pahala ibadah tu kan. Jadi sebab kenapa kita nak rugikan perkara tu? Sebab kita memang lakukannya. Kita hanya perlu niat saja. Aku niat, cakap je, aku niat hari ni pergi sekolah kerana Allah. Okey, jadi kamu dapat ilmu, kamu dapat pahala ibadah. Nombor 5, amalan yang buruk tidak membawa faedah walaupun dilakukan dengan niat yang baik. Okey, jangan pula cikgu kata niat kerana Allah dapat pahala. Kamu pun pergilah musik kawan kan. Orang tu tinggal duk belajar, usik lah, tendang kaki dia lah contoh. Ataupun dengan haiwan ke, jumpa kucing kat mana-mana, kamu pergi tendang ke kan, contoh. Cikgu tahu awak semua baik, ini contohlah cikgu nak bagi awak faham.
Kamu kata aku nak tendang kucing ni niat kerana Allah. Tak boleh lah. Kalau kita niat benda tu dah tak baik, kalau kamu niat kerana Allah pun, ianya tetap tidak membawa faedah pun amalan tu pada kamu. Malahan mendapat dosa. Kan kamu cederakan haiwan ataupun kamu sengaja mencetuskan pergaduhan kat sekolah. Kan niat kerana Allah, tak boleh. Jangan salah konsep. Okey, boleh faham sebab ini penutupan, jadi dia ada tugasan. Jadi sepatutnya kalau kita sekolah, jumpa di sekolah, Cikgu Yat akan bincangkan bersama kamu lah tentang minda aktif ni. Habis sebab kita terpaksa lah dalam malam maya ni cikgu akan terangkan satu persatu. Nanti kamu boleh rujuk modul kamu. Dalam modul kamu cikgu ada bagi bekalkan muka surat ni lah. Kamu boleh rujuk dalam modul nanti, buka modul sambil dengar cikgu punya video ni. Okey, nanti kamu boleh salin. Nombor 1, hubungan dengan Allah SWT. Kitaran kehidupan kita kan, ikhlas kan? Ikhlas yang cikgu terangkan pada pembelajaran sebelum ni, ikhlas. Hubungan kita dengan Allah, macam mana kita nak buat apa perbuatannya. Yang pertama solat. Solat tu kenalah ikhlas kerana Allah. Selain daripada solat, apa yang kamu boleh buat? Contohnya berzikir, zikrullah, kan, mengaji, berpuasa sunat. Itu semua adalah perbuatan atau amalan yang boleh merapatkan hubungan kita dengan Allah. Yang pastinya kamu kena niat kerana Allah lah. Berpuasa sunat tu kerana Allah, solat sunat kerana Allah, okey, ataupun berzikir kerana Allah, zikrullah kan. Lepas tu apa lagi? Itu antara contoh-contoh hubungan kita dengan Allah. Okey, selain itu membayar zakat kan, itu semua adalah selain daripada solat, itu semua amalan yang boleh kamu lakukan. Okey, cikgu nak kamu tolong tulis dekat tempat kosong tu ya. Nombor 2, hubungan dengan haiwan. Okey, mengasihi haiwan. Selain daripada kita kasihi haiwan, kita sayang haiwan, apa kita kena buat? Okey, contoh nampak haiwan yang memerlukan bantuan, pertolongan kan, mungkin jatuh longkang kan, kita kena bantu haiwan itu. Okey, sebab kalau kita tak bantu dia tak boleh nak selamatkan diri dia, sebab dia haiwan, dia kecil dan mungkin dia tak mampu bila dah masuk dalam tempat yang membahayakan diri dia. Jadi kita yang sebagai manusia yang Allah jadikan ada kaki dan tangan, yang sihat tubuh badan, tolonglah haiwan itu. Tak kisahlah dia apa pun haiwan, janji haiwan yang tidak membahayakan kamu lah. Contoh kucing lah ya, biasa kucing. Anjing ini jangan salah faham. Orang kata, cikgu, mana boleh tolong anjing, nanti kita kena anjing kita tak boleh sentuh. Betul, kita akan anjing tu adalah najis berat, tapi kita boleh tolong dia jika dia memerlukan pertolongan kita kan. Nanti kita boleh sama. Okey, jangan risau. Okey, bagi makan pada haiwan pun boleh juga kan. Kita belilah makanan haiwan pun kat pasaraya, tak mahal kan. Kalau tak pun kamu apa-apalah yang kamu tengah makan kan, contoh kat kedai makan tu kan banyak kucing kan, contoh tulang-tulang ikan kamu ke, tulang-tulang ayam ke, bagilah kat dia makan kan. Mungkin miau datang kat kaki kita, kadang kita rimas kan, tapi sebenarnya ingat, haiwan yang datang pada kita tu nak bagi kita pahala sebenarnya, nak bagi kita buat baik kan. Jadi kita janganlah tendang dia ke, halau dia ke, jangan. Apa yang kita ada kita bagi. Okey, boleh faham Nombor 3, hubungan dengan ibu bapa. Nombor 1, menolong ibu bapa di rumah. Okey, sekarang kita banyak masa di rumah, janganlah kita jadi raja dekat rumah. Okey, mak kita jadi tukang gaji kat rumah. Tolong jangan buat ibu kita jadi sebagai tukang gaji di rumah. Tolonglah, kamu dah besar, kamu yang sihat-sihat, tolong mak ayah kita. Tak dapat tolong semua, mungkin kamu boleh tolong kemas bilik tidur kamu sendiri, kamu boleh tolong mak sidai baju, angkat baju kan, sapu rumah kan, masak mungkin ibu kita masak, yang mana tolong mak dia masak, belajar masak tu bagus. Tapi yang senang-senang, kalau kamu rasa kamu boleh tolong lipat kain kan, itu adalah satu benda yang bagus lah. Selain daripada bantu ibu bapa kat rumah, okey, kamu merupakan anak kan, yang ibu bapa kita hantar kita ke sekolah. Okey, kita pergi sekolah, kita belajarlah bersungguh-sungguh. Kita belajar bersungguh-sungguh sebab apa? Mak ayah kita hantar kita pergi sekolah. Mak ayah kita mengharapkan kita untuk berjaya, untuk menjadi anak yang baik, pelajar yang baik kat sekolah. Jadi kamu
balaslah jasa ibu bapa kamu dengan kamu belajar bersungguh-sungguh. Walaupun kamu pendidikan khas, tak semestinya kamu tak boleh belajar bersungguh-sungguh. Kita punya penilaian kita sendiri. Jadi kamu belajarlah bersungguh-sungguh, niat kerana Allah, dan juga kita nak balas jasa mak ayah kita. Kan mak ayah kita dah habiskan duit banyak kat kita, belikan baju sekolah, peralatan tulis, kan. Dengan sekarang ni PDPR, mungkin ada yang beli handphone untuk kamu mudah belajar, kan. Tolong hargai, tolong balas jasa mak ayah kamu dengan kamu belajar elok-elok. Itu sahaja. Okey. Kemudian hubungan dengan rakan, menjaga rahsia kawan. Okey, mungkin kawan tu ada rahsia yang dia nak share dengan kamu, dia percaya dengan kamu, mungkin dia ada masalah dengan ibu bapa dia ke, ataupun dia ada masalah dengan kawan lain, dan dia nampak kamu orang yang boleh dipercayai, jadi dia share dengan kamu. Jadi janganlah kamu pergi cerita pula dia punya rahsia pada orang lain. Tak boleh. Ini amanah yang kamu kena jaga. Selain daripada kamu menjaga rahsia dia, mungkin kamu boleh memberi nasihat kepada dia. Mungkin dia berada dalam keadaan yang bermasalah, kan, dia stres ke apa. Kamu sebagai kawan yang baik, kamu boleh bagi nasihat yang baik, nasihat yang positif kepada dia. Mungkin orang yang memerlukan bantuan nasihat ni, dia tak boleh fikir macam kita, macam orang yang tidak mempunyai masalah, kan. Jadi kamu boleh tolong bantu kawan kamu, bagi dia sokongan motivasi, kan, nasihatkan dia. Itu adalah salah satu cara jugalah untuk kamu jaga hubungan dengan kawan. Kamu hormati kawan kamu, kan. Contoh kamu nak pinjam barang kawan ke, janganlah ambil tanpa kebenaran kawan. Itu tak elok lah. Adab kita, kamu nak pinjam barang, kamu minta kebenaran pada dia, kan. Jadi kamu hormati kawan kamu. Okey, hubungan dengan alam sekitar. Okey, alam sekitar juga kita makhluk yang perlu kita jaga hubungan dengan mereka, sebab kita ni hidup ini saling bergantungan. Okey, alam sekitar memerlukan kita, kita juga memerlukan alam sekitar. Okey, nombor 1, memelihara alam sekitar. Kita kenalah pelihara alam sekitar. Okey, janganlah kamu rosakkan pokok-pokok yang ada, kan. Orang tanam-tanam tepi jalan tu, pergi rosakkan, pergi sembocat. Janganlah macam tu, tak elok. Okey, jadi seterusnya apa yang kamu boleh buat lagi menjaga hubungan dalam sekitar? Gotong royong, kan. Mungkin sebelum pandemik COVID-19 ni, dekat kawasan-kawasan contohlah kawasan-kawasan pelancongan atau taman-taman ke, memanglah ada pekerja, tapi jika kamu nampak ada sampah, kamu boleh tolong kutip, tolong jaga kebersihan supaya alam sekitar kita pun terjaga, kan. Kita punya pandangan mata pun nampak lebih selesa lah, kan. Kita bersih, kan, kawasan bersih. Jadi mungkin kamu boleh bergotong royong, kan, kemas sesuatu tempat atau kawasan itu. Jangan merosakkanlah alam sekitar, kan, pun boleh juga. Seterusnya, yang terakhir, hubungan dengan masyarakat. Masyarakat ini macam mana? Kalau kita, contoh kita jiran kita lah, jiran sekeliling kita, kan. Nombor 1, gotong royong, kan. Mungkin dekat taman-taman perumahan, sebelum COVID ni kita ada lakukan gotong royong, kan, demi kesejahteraan bersama, kan, hidup sama-sama dekat kawasan tu. Okey, ataupun kamu boleh tolong menolong. Contoh jiran kita ada mungkin tak sihat, kan, tak sihat yang macam demam ke, ataupun apa-apalah, sakit perut ke, kan. Dia mungkin tak ada kenderaan, ataupun dia ada kenderaan tapi dia tak mampu nak bawa, nak pergi hospital sendiri. Kita sebagai orang yang paling dekat dengan dia, okey, ingat kita ni tak boleh sombong dengan jiran, sebab jiran ni orang yang paling dekat dengan kita. Jadi kalau ada apa-apa yang berlaku pada diri kita kat rumah, jiran kita yang akan tolong kita, bukan keluarga kita. Sebab keluarga kita, kalau orang yang merantau, yang duduk jauh dengan family pun lagi susah, kan. Jadi kita kena berbaik-baik dengan jiran. Jadi jiran minta tolong untuk pergi bawa ke hospital, bawalah, bantulah jiran itu, kan. Mungkin jiran kita ada masalah keuangan, jika kita berkemampuan, kita boleh tolong, kan. Terutamanya dalam keadaan kita hidup keadaan yang agak sukar dan genting ni, kan, dalam keadaan COVID-19 ni, banyak yang terjejas, mungkin dibuang kerja, apa semua, kan. Jadi mungkin peringkat kamu tak sesuai lagi lah untuk bantu dari segi keuangan, kan. Kamu murid budak maksud kamu tak kerja lagi, tapi kamu boleh doakan kesejahteraan semua orang, kan. Boleh ambil tahu jiran. Kau nampak jiran tu sakit ke apa ke, kalau ada ubat kat rumah boleh bagi kat dia, tolong dia, kan. Okey, boleh faham Kalau kamu masih tak jelas lagi untuk jawab soalan bahagian ini,
kamu boleh PM cikgu, WhatsApp cikgu. Nanti cikgu akan bantu kamu. Okey, apa yang cikgu terangkan tadi itu adalah jawapan lah. Jawapan yang kamu perlu isilah dalam ni. Mungkin ada beberapa orang murid yang tidak tahu mengeja. Dia tahu, dia faham cikgu cakap apa tapi dia tak tahu nak tulis. Mungkin kamu boleh minta tolong ibu bapa atau adik-beradik yang boleh bantu kamu. Okey? Boleh faham Okey, itu saja untuk hari ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.